Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Okey, baik. Minggu ni kita sambung kelas geografi kita. Jadi, minggu lepas kita dah belajar tentang bab 7. Minggu ni kita akan masuk bab baru. Bab 8 iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Jadi macam biasa, sebelum kita pergi ke bab yang baru ni, kita akan bincang latihan yang cikgu bagi minggu lepas. Jadi cikgu rasa kamu dah buat. Semua jawapan pun ada kat buku teks kalau kamu study kan. Kamu boleh jawab soalan yang cikgu bagi ni. Baik, kita pergi satu persatu. Okey, ni latihan part 2 yang cikgu bagi dekat kamu untuk bab 7 ni. Sebelum ni cikgu dah bagi, kita dah bincangkan, jadi ni yang terbaru. Okey, kita pergi satu soalan yang cikgu bagi. Okey, nyatakan dan huraikan kegiatan ekonomi manusia di kawasan iklim di bawah. Jadi cikgu nak kamu huraikan kegiatan ekonomi untuk iklim-iklim yang cikgu beri ni. Okey, yang pertama, iklim tundra. Okey, ada kegiatan ekonomi apa dekat iklim tundra? Ada dua, perikanan dan pemburuan. Okey, perikanan. Pergi pada perikanan pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, kod dan salmon dijalankan. Ikan paus ditangkap menggunakan harpun. Jadi dia masa musim panas barulah berlakunya perikanan. Kemudian yang kedua, aktiviti pemburuan. Jadi dekat kawasan sejuk ini, iklim tundra ni ada orang Eskimo. Jadi pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim. Pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus ataupun singa laut, serigala dan rusa kutub. Jadi dua kegiatan ekonomi utama di iklim tundra. Okey, yang seterusnya iklim, kita ada iklim Laurentia. Kegiatan apa? Pertanian dan perikanan. Okey, tengok pertanian. Penanaman gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dekat iklim ni ada dia tanam gandum, kentang, sayur dan buah-buah. Okey, suhu yang baik dan jumlah hujan tahunan yang tinggi menggalakkan lagi kegiatan pertanian di iklim ni lah. Okey, kemudian ada juga perikanan. Pantai Jepun yang terletak di antara arus panas dan sejuk menggalakkan pertumbuhan plankton. Plankton ni apa? Plankton ni makanan ikan. Jadi kalau dah banyak plankton itu, senanglah ikan untuk membiak. Kemudian kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Ni kat iklim Laurentia. Okey, yang ketiga, iklim China. Ini iklim China ada kegiatan ekonomi apa? Pertanian dan penternakan. Kita tengok pertanian. Suhu 28 darjah dan hujan tahunan 1000 mm sesuai untuk penanaman padi. Jadi kat kawasan iklim China ni ada tanam padi, bukan kat kita je. Penanaman padi dijalankan pada musim hujan. Sebab apa? Banyak hujanan, jadi padi tu dapat sumber air yang mencukupi. Terdapat juga tanaman lain seperti gandum dan teh yang ditanam di kawasan sederhana panas. Okey, faham Kemudian kita ada penternakan. Penternakan suhu sederhana panas dan suhu musim sejuk pada 5 darjah sesuai untuk kegiatan penternakan lembu. Jadi suhu dia sesuai untuk ternak lembu lah. Kemudian peternakan dijalankan di kawasan kaki bukit. Sebab apa? Kerana lebih sejuk dan kawasan kaki bukit ni selalunya ada suhu dingin yang menggalakkan pertumbuhan rumput. Jadi makanan banyak untuk lembu-lembu ni. Okey, kita pergi yang terakhir, iklim gurun panas. Iklim gurun panas ni maksud iklim dekat kawasan-kawasan macam Arab semua dan sebagainya. Jadi ada pertanian apa? Ada kegiatan ekonomi apa? Pertanian dan penternakan. Jadi pertanian yang pertama, pertanian dijalankan di kawasan oasis seperti pokok kurma. Jadi kawasan oasis ni macam kawasan padang pasir lah. Jadi pokok kurma dijalankan. Pertanian pokok kurma. Dan yang kedua, penternakan. Jumlah hujan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan jarang. Rumput dijadikan makanan kepada binatang seperti lembu, kambing dan unta. Jadi kita tahu binatang macam lembu, unta dia nak ada rumput untuk makan. Jadi kawasan yang macam jarang-jarang rumput dia tumbuh secara renek. Jadi dia macam mudah untuk binatang-binatang ni makan rumput semua tu. Jadi sesuai untuk penternakan. Jadi cikgu harap kamu boleh jawab soalan ni. Semua ni ada dalam buku teks jawapan dia. Kalau kamu selak buku teks kamu, memang ada. Okey, kita pergi ke bab yang baru hari ni, bab 8. Jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, jadi
kat Asia, ini bukan Asia Tenggara, dekat Asia. Jadi dia bukan sahaja Malaysia, bukan sahaja Singapura, dia sampai ke India. Kita ambil kira India, Jepun, Korea dan China dan sebagainya lah. Jadi apa benda pengangkutan ni lebih merujuk kepada 3 benda ni. Pengangkutan darat, udara dan air. Jadi kena ingat ada 3 jenis pengangkutan kat sana. Kita ada darat, kita ada udara dan kita ada air. Kita pergi pertama sekali pengangkutan darat. Cikgu bagi ringkas je kat sini. Kalau kamu tengok buku teks ada sekali dengan gambar. Kamu boleh baca secara terperinci lah dekat situ. Pengangkutan darat. Jadi pengangkutan darat kat sini kita bab ni lebih kepada dia bukan nak bas, bukan nak kereta dan sebagainya, dia nak kemajuan. Jadi benda pengangkutan yang special, yang paling maju yang ada dekat Asia. Jadi kat sini landasan kereta api lah kita ada. Jadi landasan kereta api, cuba bagi contoh 2 dekat sini yang kamu wajib tahu. Pertama sekali landasan kereta api Shinkansen. Apa landasan apa ni? Ni kat Jepun kereta api berkelajuan tinggi di Jepun, ataupun nama lainnya bullet train. Jadi dia bukan kereta api yang biasa-biasa, bukan macam KTM, bukan macam MRT. Jadi dia laju dan efisien, sistematik. Dia nama dia landasan kereta api Shinkansen. Ada gambar dia dekat buku teks kamu. Kemudian landasan kereta api India. Ini jaringan kereta api terbanyak di dunia. Jadi macam kita, kalau kat Malaysia kita sampai utara selatannya, tapi kalau India, landasan kereta api India ni satu India, panjang dia punya landasan dia memang sangat panjang dan dia banyak stesen. Dia tak berhenti, dia sentiasa berangkai lah. Kemudian kita ada apa lagi? Pengangkutan udara. Jadi kalau ingat pengangkutan udara, ingat kapal terbang. Jadi kena ada lapangan terbang. Jadi lapangan terbang apa yang ada dekat Asia ni yang paling maju? Pertama sekali yang kamu kena tahu, lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ni lapangan yang paling maju ataupun terbaik dekat dunia. Pada tahun 2016, dia mengendalikan 83.6 juta penumpang. Ni antara yang paling maju lah. Kemudian kamu kena tahu lapangan terbang kita, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, juga paling maju lah. Dan dia antara hub penerbangan utama di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya KL ni dia hub utama Asia Tenggara. Mana-mana nak pergi ke Asia Tenggara selalunya akan turun KL dulu. Jadi KLIA ni famous dekat Asia Tenggara. Okey, faham ya? Kemudian seterusnya pengangkutan air. Ni yang ketiga. Jadi kita ada darat tadi, udara, dan ini air. Okey, kalau ingat pengangkutan air, ingatlah pelabuhan. Pelabuhan tempat kapal nak parking, nak berlabuh. Kemudian ada 2 pelabuhan yang famous dekat Asia yang kamu kena tahu juga. Dah ada dalam buku, ada banyak lagi. Okey, ni yang cikgu nak expose kat kamu, yang kamu kena tahu. Pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan Hong Kong salah satu pelabuhan paling sibuk kat dunia dan terlindung daripada bencana alam. Sebab apa dia terlindung? Sebab dia dekat tengah-tengah dan kiri kanan dia ada negara dia tak macam terbuka pada lautan lah. Jadi dia punya lokasi dia strategi Hong Kong ni untuk pelabuhan. Jadi ramai, ada banyak kapal yang datang berlabuh dekat sini. Jadi dia antara yang paling sibuk, paling maju, sistematik dan efisien. Okey, kemudian ada pelabuhan, satu lagi pelabuhan Singapura. Jadi pelabuhan Singapura ni famous daripada dulu lagi. Hong Kong dari dulu zaman sejarah pun dah memang famous, sama juga dengan Singapura. Jadi pelabuhan popular Asia Tenggara dan mampu menampung 1000 kontainer pada satu masa. Jadi kalau Asia Tenggara ni mana-mana kapal, dia akan lalu Singapura dulu untuk sebelum hantar barang ke tempat lain. Dia jadi macam tempat persinggahan. Kalau ikut kita belajar sejarah pun, Singapura memang hub pelabuhan terkenal sejak dulu lagi. Okey, jadi cikgu berhenti sampai sini. Jadi 3 benda ni cikgu harap kamu boleh baca, study kat rumah tentang bab ni. Kita akan teruskan lagi minggu depan, insya-Allah. Cikgu akan bagi macam biasa, cikgu akan bagi latihan kat kamu lepas ni. Cikgu harap kamu boleh buat dan faham apa yang hendak diterangkan lah dalam bab 8 ni. Okey, jadi sampai sini je kelas kita. Stay home, stay fierce. Bye.